wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari ini tentang topik yang pertama, konsep tauhid dan versus secularism. Di mana konsep tauhid ini merupakan konsep yang sangat fundamental dalam agama dan ia berbeza dengan secularism yang merupakan konsep yang tidak ataupun menyeleweng daripada konsep tauhid. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan tentang tiga topik ini yang akan menyentuh beberapa tiga perkara. Yang pertama tentang konsep tauhid, yang kedua autoriti dalam Islam, yang ketiga akidah Islam versus secularism. Kita mulakan pada pagi ini dengan konsep tauhid yang berlatar belakangkan sebagai satu gambar iceberg, bongkar ais. Apa yang boleh kita faham daripada bongkar ais ni? Kita melihat bahawa bongkar ais ini suatu benda yang besar yang terletak di atas permukaan laut. Kita nampak dia satu gunung yang kita rasa besar lah. Gunung ni besar. Dan di bawah gunung itu lagi besar dia punya foundationnya ataupun asasnya. Ini bermakna kalau kita kaitkan dengan tauhid, dia merupakan asas kepada seseorang. Apa yang nampak di luar sebenarnya itulah yang tergambar dalam dalaman yang ada pada seseorang. Itu sebagai contoh yang kita boleh fahamlah. Namun kita juga sedar bahawa kadang-kadang di luar tu nampak cantik orang buat amalan, banyak amalan, tetapi kat bawah tu kecil. Kerana apa? Kerana amalan yang dibuat tu bukan kerana Allah Ta'ala. Kerana amalan yang dibuat tu riak. Kerana amalan yang dibuat tu tidak salah, tak bertepatan dengan kaedah syarak yang menyebabkan amalan cantik tapi dia punya foundationnya tak kuat. Dia punya amalan tu buat bukan kerana Tuhan, buat kerana tujuan-tujuan yang lain. Jadi walau macam mana pun pada asasnya tauhid ini merupakan perkara yang tak nampak, yang menjadi fundamental kepada seseorang, yang dia punya buahnya akan dapat dilihat daripada luar. Okay. Tauhid daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan, memberi erti mensatukan. Mensatukan, makna mensatukan ini maknanya hanyalah kita menumpukan semua hidup mati kita, semuanya kita tumpukan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tauhid. Maka kerana kita menumpukan seluruh matlamat hidup kita kepada Allah Ta'ala, maka di situlah kita benar-benar ikhlas kepada Tuhan, yang merupakan intipati penting daripada tauhid itu. Tauhid ini bukanlah sekadar membincangkan Allah Ta'ala itu satu, tetapi lebih penting daripada itu ialah untuk memastikan keseluruhan hidup kita tertumpu hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalam konsep tauhid ini dia ada konsep, dia ada erti authority. Authority ini bermaksud ada pihak yang tertinggi, yang tertinggi sekali dalam agama ni. Ada pihak yang paling tinggi dalam agama yang perlu ditaati dan perlu dipatuhi. Dalam tauhid ini kita ada erti yang kita sebut authority. Siapakah yang berautoriti dalam kehidupan kita manusia?
Tentulah dalam hidup kita ni yang paling berautoriti ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang paling otoritinya adalah Allah Taala? Kerana diri manusia ni terlalu kerdil. Sangat kerdil diri manusia. Macam mana yang kita katakan diri manusia ni terlalu kerdil? Kerana dalam diri manusia ini semuanya kan, bukan sekadar diri manusia, alam ini diambil ataupun diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat contoh bagaimana nak menggambarkan kekerdilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita lihat dalam gambar ini tentang di manakah kedudukan bumi. Ini bumi, ini planet yang lain, Pluto, Mercury, Mars, Venus. Okay. Kita tengok dia punya gambar seterusnya. Planet yang lain. Ini bumi sudah kecil, Jupiter besar, Saturn makin besar, Neptune besar, Pluto kecil daripada bumi, Venus besar daripada bumi. Okay. Kita tengok lagi planet yang lain. Matahari, ini besarnya. Jupiter, alamak kecil daripada matahari. Bumi adalah semakin kecil daripada matahari. Di manakah kedudukan kita manusia? Sangatlah kecil. Kemudian bila kita tengok lagi, planet yang lain. Wow, kita lihat bumi semakin dah tak nampak dah. Matahari yang besar tadi, kita lihat matahari pun dah kecil. Ada planet lain yang besar. Planet Arcturus katanya. Kita tengok lagi. Ada planet yang lain yang lebih besar. Planet Arcturus yang kita besar tadi kecil je. Kan? Ada planet Antares, planet-planet yang lain yang lebih besar daripada bumi. Ini nak cerita contoh yang saya ambil gambar ni daripada internet lah. Sejauh mana besarnya dan ukurannya wallahualam. Tetapi kalau kita nisbahkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nisbahkan diri kita bumi alam dengan alam-alam yang lain, tentunya alam yang lain itu lebih besar daripada bumi. Dan tentulah kalau kita katakan bahawa sifat inilah yang menyebabkan, kekerdilan inilah yang menyebabkan kita perlu mentaati dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita boleh faham tentang autoriti. Allah Taala lah pihak merupakan Tuhan yang sangat berautoriti berbanding dengan manusia, berbanding dengan makhluk yang lain, kerana semua itu adalah makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala lah tempat yang perlu ditaati, dipatuhi, diikuti dan mengikat segala perkataan dan perbuatan kita. Justru inilah yang ada dalam konsep tauhid. Kita ni kerdil. Semua hidup kita ini perlu menuju kepada Allah Ta'ala yang satu, Allah Ta'ala yang sangat berkuasa. Di situlah bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang paling tinggi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada konsep slide yang seterusnya. Di sini saya tunjukkan satu gambar. Tak penting siapa kita, tetapi kita tahu hala tuju hidup kita. Bukanlah kita sebut kita tak penting, tapi nak ceritanya ialah siapakah kita, anak siapakah kita ni orang besar ke kita, ada pangkat tinggi ke kita, orang kaya ke kita, siapa-siapakah kita itu tidak penting di sisi Tuhan. Tapi kenapa tak penting? Kerana memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni pelbagai. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada kulit hitam, ada kulit putih. Itu memang variety Allah Ta'ala ciptakan manusia. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah semua manusia ini perlu tahu hala tuju hidupnya. Apakah hala tuju hidup? Kaya ke dia, mesti tahu hala tuju hidup. Miskin ke dia, mesti tahu hala tuju hidup. Justru inilah penting ilmu tauhid ini, membawa manusia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang,
Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hidup zaman zaman mundur dulu, zaman dulu-dulu, ada zaman sekarang, ada zaman akan datang. Itu nak buat macam mana, kan? Manusia memang Allah Ta'ala jadikan begitu atas hikmah dan ketentuan daripada Allah Ta'ala. Yang penting semua manusia ni tahu hala tuju hidupnya, ke mana dia nak bawa dalam hidup ini. Ilmu tauhid lah ilmu yang bukan sekadar memperkenalkan Tuhan. Allah Ta'ala wujud, qidam baqa, bukan sekadar tahu Allah Ta'ala itu sifatnya begini-begini, tetapi ilmu tauhid juga lah ilmu untuk memandu seluruh kehidupan kita manusia menuju kepada Allah Ta'ala yang satu. Oleh sebab itulah dalam elemen autoriti ini, Allah Ta'ala sebagai pihak yang tertinggi yang perlu ditaati, ada elemen-elemen yang ini. Ada mestilah dengan Allah Ta'ala ni ada sifat suka dan sayang. Sebab itu kalau kita takut Allah Ta'ala ni bukan kita jauhkan diri. Takut kepada Allah Ta'ala ni kita dekatkan dengan Tuhan. Orang sebut takutlah Allah Ta'ala, takutlah kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ni bukan jauhkan diri. Takut kepada Tuhan ni bermaksud kita dekat diri. Takut dengan orang, ya kita jauh. Takut dengan hantu, kita lari. Takut dengan benda bahaya, kita lari. Takut dengan rimau, kita lari. Takut dengan Tuhan bukan lari. Takut dengan Tuhan, kita rapat. Ini bukan makna takut sebenarnya. Takut di sini ialah dengan maksud apa? Dengan maksud suka, sayang, hormat, respect. Kita hormat, kita suka. Kita taat, kita patuh, kita rendah diri. Ini semua elemen-elemen yang ada. Kalau nak cerita tahu tentang Tuhan, Iblis tahu tentang Tuhan. Iblis kan tak tahu. Dia tahu. Allah Ta'ala jadikan. Dia minta daripada Tuhan supaya dia ditangguhkan seksa kepada dia supaya dia dapat menyesatkan semua anak Adam. Dia tahu Allah Ta'ala satu. Kan dia tak tahu. Tetapi kenapa dia tak ada tauhidnya? Kerana dia tidak ada sifat hormat, patuh, taat, rendah diri daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut aba wastakbara. Dia enggan membesar diri wa kana minal kafirin. Ini sifat yang ada pada iblis. Sebab itu kita orang Islam, kita perlu meletakkan keseluruhan hidup kita yang Allah Ta'ala sebut, yang kita baca dalam semayang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang kita baca, lillahi rabbil alamin. Seterusnya, dalam kita meletakkan tauhid kita ini, kan, yang kita sebut autoriti itu, ialah kita ada 4 perkara yang menjadi autoriti dalam agama. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Oleh kerana Allah Ta'ala ni tak nampak, tak dapat dilihat oleh manusia, tak dapat nak disentuh, nak diperoleh ataupun nak dipegang oleh manusia, maka Allah Ta'ala mengurniakan kepada manusia ni kitab panduan. Apa dia panduan? Quran. Apa dia panduan? Hadis. Yang merupakan sumber utama. Oleh kerana Allah Ta'ala tak dapat nak diakses oleh manusia secara langsung oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengutuskan siapa dia? Malaikat. Malaikat perantara daripada Allah Ta'ala, antara Allah Ta'ala dengan manusia. Dia merupakan perantara. Maka di kalangan manusia-manusia yang ramai ini Allah Ta'ala pilih. Di kalangan manusia-manusia yang ramai ini Allah Ta'ala pilih. Pilih siapa? Pilih manusia yang terbaik yang kita namakan Rasul. Sebab itu kan turutan daripada dalam rukun iman itu beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat sebab dia perantara. Selepas malaikat, beriman kepada kitab. Kemudian lepas beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Sebab kitab itu nak dipegang, nak dibawa, nak diamalkan oleh siapa? Diamalkan oleh Rasul. Maka Rasul lah yang merupakan pembawa dan juga menunjukkan cara bagaimana kitab itu perlu diamalkan. Kemudian seterusnya selepas daripada Rasul, kan, beriman kepada hari kiamat.
Kenapa beriman kepada hari kiamat? Kerana itu adalah kita punya hala tuju hidup kita. Kemudian ada sikit lagi, ada satu lagi, beriman kepada qada dan qadar. Kerana kehidupan manusia ni memang saya sebutkan tadi pelbagai. Ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada yang bernasib baik, ada yang kurang bernasib baik, ada yang putih, apa semua-semualah. Maka kita perlu menerima ketentuan-ketentuan itu, dan ini yang kita rangkumkan, yang dirangkumkan dalam agama yang kita sebut sebagai rukun iman. Jadi inilah konsep autoriti dalam Islam, yang Allah Ta'ala turunkan Quran dan hadis, yang kita ada ijma' dan qiyas untuk nak menyempurnakan tafsiran-tafsiran yang dikaitkan dengan perkara-perkara semasa, supaya dapat diamalkan dengan sempurna. Ringkasnya, ilmu tauhid ini ilmu yang pertama isbat ilahiyah, mengisbatkan ketuhanan. Tuhan itu satu. Allah Ta'ala hanyalah Tuhan yang wajib ditaati, disembah. Isbat nubuwah, mengisbatkan kenabian. Apa maksud isbat kenabian? Mengisbatkan rasul-rasul yang diutuskan. Ada 25 rasul. Isbat sam'ayan, perkara-perkara yang kita hanya dapat berita daripada Quran, daripada hadis. Kan? Cerita tentang syurga, neraka, mana boleh dicipta-cipta, direka-reka tak boleh. Mesti kita hanya sam'iyat je, dengar je. Itu yang bahagian yang pertama. Yang kedua dalam kita ilmu tauhid ni juga ialah menghindarkan syubhat dan keraguan. Dalam agama kita ni, terutamanya hidup zaman kebelakangan ini, terdapat banyak keraguan dan syubhat-syubhat. Yang keraguan-keraguan ini timbul yang boleh memesongkan hidup kita daripada mencapai matlamat restu, reda daripada Tuhan. Apa yang boleh keraguan-keraguan ini? Keselesaan dalam hidup yang menyebabkan kita terpesong. Dah lari kita punya matlamat hidup. Sepatutnya nak cari Tuhan, nak cari pahala. Tiba-tiba rumah besar, pangkat tu yang menjadi keutamaan dalam hidupnya. Bukan salah saya rumah, tak ada masalah. Semua orang perlu ada rumah. Tetapi kalau itu yang menjadi matlamat paling utamanya, itu masalah. Jadi ilmu tauhid ini cuba membetulkan hala tuju hidup. Menghindarkan syubhat-syubhat. Rumah ni bukanlah perkara yang paling utama. Ya, kita kena cari, tapi bukanlah perkara yang paling utama dalam hidup. Yang paling utama nak cari dalam hidup ialah mencari keredaan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang Allah Ta'ala suka kita buat. Apa yang Allah Ta'ala tak suka kita tak buat. Apa yang Allah Ta'ala suka, kan, kita ni tak apa. Kalau miskin pun tak apa. Yang penting Allah Ta'ala suka kepada kita. Kalau kaya Allah Ta'ala tak suka, tak bagus. Kita nak orang yang kaya, yang Allah Ta'ala suka. Itu yang kita nak lah. Syubhat dan keraguan ni adalah perkara yang berkembang. Dulu, syubhat orang dulu lain. Syubhat orang sekarang lain. Keraguan orang hidup pada zaman Rasulullah mungkin lain. Keraguan sekarang ni mungkin lain. Orang dah tak hidup. Kalau di Jepun ada hikikomori. Iaitu orang yang tak nak berjumpa dengan orang. Hidup seorang-seorang. Hikikomori. Kita ni tak naklah sampai begitu. Kan? Apa matlamat hidup? Bila orang matlamat hidup dia nak nak kesenangan, nak hiburan. Hiburan itulah syubhah. Yang menyebabkan dia lari tumpuan hidupnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ilmu tauhid juga ialah mengelak daripada sesat dan syirik. Sesat, syirik dan kufur. Dan tak mahu belajar ilmu tauhid tinggi-tinggi, belajar tinggi, tapi masih lagi mengamalkan perkara sesat. Mengamalkan perkara syirik, mengamalkan kufur. Ngaji tauhid tinggi, tapi tak faham agama. Ini tak betul. Elakkan daripada syirik, kufur, nifaq. Ini semua perkara yang matlamat daripada belajar ilmu tauhid. Yang seterusnya ialah memandu seluruh kehidupan kepada Allah Ta'ala. Yang penting bila kita belajar ilmu tauhid ni, selain daripada isbatkan zat Tuhan, tetapi kita nak yang pasti, yang penting ialah keseluruhan hidup kita hendaklah ditumpukan kerana Allah Ta'ala. Contoh, ada anak, ada seorang bapa. Ada anak, ada seorang bapa. Anak ni mengaku itu adalah ayah dia. Katakanlah ayah dia nama Umar. Umar ni ayah dia, dia kata. Dia mengaku ni ayah dia.
Tapi kalau dia mengaku ni ayah dia, tapi bila ayah dia suruh semayang, dia tak semayang. Bila ayah dia suruh ambil kain, dia tak ambil kain. Bila ayah dia suruh dia buat tutup pintu, ambil apa, masak, apa benda, dia tak nak buat. Dia ingkar kata-kata ayahnya. Dia tak pedulikan kata-kata ayahnya. Malahan dia buat perkara yang bertentangan dengan apa yang diperintah oleh ayahnya. Agak-agak anak ni anak yang baik ke tak? Anak yang baik ke tak? Dia mengaku ayah, ini ayah saya. Kan? Jadi ini konsep ilmu tauhid. Konsep ilmu tauhid bukan sekadar kita mengaku Tuhan itu satu. Membetulkan konsep tauhid, ni Allah Ta'ala ni satu. Macam orang tadi dah, betul, ni ayah saya. Tetapi kalaulah dia dia mengaku ayah tapi tak ikut cakap ayah, ni anak yang tak bagus, anak yang memang tak bagus. Perlu dibetulkan cara berfikir. Apa sebenarnya kamu faham tentang konsep ayah ni apa? Konsep ayah ni apa? Adakah ayah ni sebagai orang yang nak besarkan saja? Habis kita kata itu, habis cerita lah. Macam Tuhan bagi makan, bagi ceritakan alam, cakap itu je lah. Tuhan bukan sekadar itu, tapi Tuhan ialah, ni yang kita belajar tadi, menghindarkan syubhah dan keraguan. Mengelakkan jadi sesat, syirik dan kufur. Nak memandu seluruh hidup manusia ni mesti berjumpa dengan Tuhan. Itu skop dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu pemikiran, ilmu usuluddin, falsafah Islam, ini skop perbincangannya yang sangat luas. Nanti bukanlah ilmu kita sebut tauhid ini hanya belajar sifat 20 saja, tetapi yang perlu dibincangkan juga ialah pemikiran-pemikiran yang sesat larat, yang sesat barat, yang pada hari ini yang perlu diperjelaskan. Okey, seterusnya apabila kita sebut tauhid satu, bererti hanya Islamlah satu-satunya agama yang betul. Islamlah satu-satunya agama yang betul. Yang ini perlu jelas. Kerana apabila ada orang tak faham, dia tak tahu, dia rasa orang lain agama pun betul juga. Ini sangat masalah. Hanya meyakini Islamlah saja satu-satunya agama yang benar, agama yang betul. Yang ini Islam menolak erti kufur. Islam menolak mati dalam kufur. Kerana sekiranya ada orang mati tak ikut Islam, mati kafir. Dia tak Islam, mati kafir. Ini belum tentu lagi Ustaz. Ini kan cerita belum tentu. Ini cerita bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, orang yang tak ikut selain Islam sebagai agama, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Belum tentu dia kafir, Ustaz. Itu cerita akan datang. Wallahu a'lam. Sekarang ini sekiranya dia mati dalam keadaan yang tidak Islam, bagi kita Allah Ta'ala sebut لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, Allah Ta'ala tak terima. Kalau dia senyap-senyap Islam, wallahu a'lam. Kalau akan datang dalam Islam, itu adu-adukan. Tapi sekarang ni, dengan keadaan dia yang tidak Islam tu, yang masih lagi beragama bukan Islam, ini kita tolak perkara ini. Jadi sebab itu kita melihat bahawa masa akan datang ni, kita harapkan dia masuk Islam lah. Tapi pada masa kini, kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, fala yuqbala minhu. Dan sekiranya Allah Ta'ala nak ampunkan dosanya, apa semua, itu hak Allah Ta'ala, itu terpulang kepada dia. Kerana bumi ni alam punya, semua alam, semua ni dia punya, maka tertakluk kepada rahmat. Inna rahmati ghalabat ghadabi, sungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Okay. Apabila kita tauhid ini meletakkan satu-satunya agama yang betul, ini bermakna agama lain ni salah. Kita bacakan ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal Islam ni, bermakna agama lain ni salah. Maksud salah, semuanya tak betul lah ke bagi kita orang Islam berfikiran begitu? Semuanya agama-agama yang lain ni bagi kita tidak menepati kaedah Islam. Bila tak menepati kaedah Islam, maka di sinilah timbulnya apa yang kita sebut sebagai dakwah. Dakwah ni makna mengajak. Soalnya kenapa kita ajak dia memeluk Islam? Kita ajak dia memeluk Islam kerana hanya Islam saja agama yang betul. Dah kalau dia betul, kalau agama dia betul, apa payah-payah kita nak ajak dia? Tak perlu nak ajak kalau dia betul. Kan? Kalau dia betul, tak perlu kita nak perbetulkan dia. Tak perlu nak ajak dia ikut cara hidup kita. Yang kita ajak ni kenapa? Yang kita ajak ini
kerana kita yakin agama selain daripada Islam agama yang salah. Maka di sinilah kita faham bahawa tauhid ini merupakan intipati penting yang mendasari dakwah. Apa dia? Tauhid intipati penting yang mendasari dakwah. Kenapa dia intipati penting mendasari dakwah? Kerana kalau tak ada tauhid, tak adalah dakwah. Ada tauhid, tak ada dakwah. Kerana dia pun betul, tauhid ni hanya menyebut Islam, kebenaran itu satu. Hanya Islam saja agama yang betul. Ini yang disebut dalam tauhid. Maknanya agama lain, agama yang Tuhan tak terima. Bila Tuhan tak terima, sekiranya mereka mati dalam keadaan yang tidak memeluk Islam, maka Islam kata ini mati yang sangat mati yang sangat rugi. Ini mati yang sangat rugi yang kita orang Islam perlu untuk menyelamatkan semua manusia. Untuk menyelamatkan semua manusia ke arah kebaikan ini, itu yang kita perlukan dengan perlukan dakwah. Kalau tak ada tauhid, tak adalah dakwah. Itu yang kita kena faham. Maka kita tengok keluk ni. Orang yang tinggi tauhidnya, tinggilah usaha dakwahnya. Kerana dia yakin, kalau ada orang sebelah rumah dia, ada partner dia, ada apa, kawan-kawan dia yang belum lagi memeluk Islam, ya Allah, dia rasa rugi. Kita tak mahu ada orang yang tauhid, yang menyebut kalimah tauhid, Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah banyak kali. Bila ada orang yang lain di hadapan rumah dia yang tak memeluk Islam, yang tidak memeluk Islam, menyebabkan ada di kalangan manusia yang apa, yang tak memeluk Islam ni, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tengok orang yang tak memeluk Islam ni, dia tak rasa apa-apa, dia rasa biasa je. Tak, kita ni bila kita tengok orang yang belum lagi Islam ni, kita tengok dengan perasaan dakwah, dengan kacamata dakwah. Allah, kesiannya belum lagi memeluk Islam. Dia dah baik, dah bagus, apa semua, lagi tak memeluk Islam. Ruginya, sayangnya. Jadi di sinilah dipanggil dengan asas kepada dakwah itu adalah tauhid. Jadi orang yang mempunyai sifat tauhid ini, orang yang meyakini kewujudan pencipta, orang yang ada perasaan dalam hatinya, rasa sense Allah Ta'ala sayang, menerima orang Islam, menerima amalan hanyalah di kalangan orang yang Islam. Orang yang tak Islam tak ada, baik macam mana pun, kan, selagi mana dia tak mengaduk kalimah syahadah, tak mensyahadu kalimah syahadah, Tuhan tak terima. Ini jelas dalam agama kita sebut sedemikian. Kadang-kadang orang takut, Ustaz, kafir ke Ustaz? Kan? Siapa yang Islam lah satu-satunya agama yang betul, selain daripada Islam, mati kafir. Kadang-kadang orang tak boleh terima perkara ini. Kita kata bukan tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Kita kata kenapa tak boleh terima? Kan? Ya betul lah, kalau tak Islam, kafir lah. Kan? Apa masalah? Kadang-kadang orang sentap dengan perkara ni. Sebab dia rasa, sebab apa? Sebab bila dia menyebut kalimah la ilaha illallah, bila dia sebut tahlil, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tak rasa sense bahawa Islam lah satu agama yang betul, dan daripada Islam adalah salah. Maka dia belajar tauhid, dia hanya belajar tentang Tuhan, tetapi dia tidak memahami konsep kebenaran. Tauhid ini mengajar erti kebenaran dalam agama. Kalau kita bahagikan 4 jenis manusia, ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang beriman, orang yang fasik, orang yang munafik, orang kafir. Orang yang beriman, dia beramal untuk membuktikan kebenaran Islam, walaupun tak ada bukti lagi. Secara fizikal, secara material tak ada bukti lagi. Sebagai contoh, orang Islam suruh semayang, inna salata tanha al-fahsya'i wal munkar. Suruh semayang, cegah mungkar. Okey. Tapi kan, bila dia semayang tak jadi baik pun lagi, tak cegah mungkar pun lagi. Tak, bagi orang beriman, buat semayang, insya-Allah lama-lama kan buktikan bahawa kebenaran perintah Tuhan itu. Bila Allah Ta'ala sebut laksanakan hukum Islam, hukum agama ni, nescaya akan masyarakat akan terhindar, akan membawa kepada keadilan, maka buatlah, cubalah beramal.
Kerana bila beramal, dia akan cuba membuktikan kebenaran agama. Sama juga dengan perintah puasa. Mudah-mudahan kita bertakwa. Puasalah kamu. Mudah-mudahan tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Aku puasa, Ustaz. Tapi bila pergi semayang, bulan puasa, kasut pun kena curi. Takwa benda ni. Bagi orang Islam, dia cuba membuktikan benarnya perintah Tuhan, benarnya janji Allah Ta'ala itu. Ni sikap yang ada pada orang beriman. Yang kedua, sifat orang fasik. Sikap orang fasik lah menunggu bukti baru nak beramal. Ini sikap orang fasik. Orang fasik ni, dia nak tengok dulu bukti. Sebab apa? Sebab dia tak yakin perintah Tuhan. Betul ke hukum hudud ni dapat ni? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Mana bukti? Mana tunjuk? Ini sikap-sikap orang yang kurang yakin kepada agama, dia nak tengok bukti. Yalah, kita orang Islam cuba mencari bukti. Bukti itu kan, yang pertama, yang paling tinggi, iman lah. Percaya kepada Tuhan. Orang yang mungkin kurang percaya nak tengok bukti, ini tahap lemah iman. Yang kedua. Yang ketiga ialah orang munafik. Munafik ni jahat. Dia suka memperolok-olok, mempermainkan bukti, mengejek. Ada bukti pun dia ejek, tak ada bukti pun dia ejek. Ini sikap orang munafik. Dia kata bila tak ada bukti, tengok Islam. Kan? Suruh je. Suruh je, apa nama ni, orang buat hukum hudud tapi tak ada ponah pun, kan, dia ejek. Bila kita kata buat begini, dia cakap begini pula. Ini orang yang suka mengejek-ngejek ni, ini perangainya perangai orang munafik. Kita tak kata dia munafik, ini perangai, sikap orang munafik tu begitu. Maka janganlah jadi macam itu, suka mengejek-ngejek. Kalau dia nak cari bukti, kalau dia nak cari apa nama ni, cara yang terbaik tu tak ada masalah. Orang fasik, orang cari bukti ni, saya bukan orang fasik Ustaz, saya nak cari bukti. Memang, ya betul. Kita orang Islam ni perlu menyebarkan dakwah, menunjukkan bukti. Penting, bukan tak penting, bukan kita sebut tak penting. Tetapi nak tengok bukti dulu baru nak percaya, ini ada masalah akidah. Kita orang Islam percaya dulu dan kita cuba cari bukti. Cari yang keamalan yang terbaik, keadaan terbaik. Ni kita orang Islam. Orang munafik dia main belasah je. Dia tak ada kira, dia bukan bukti, dia nak memperelek, mengujuk, mengejek. Ini sikap munafik. Yang keempat ialah orang kafir. Orang kafir ni dia tidak beriman walaupun ada bukti yang jelas. Sebagai contoh orang Yahudi dahulu, dia bukan tak tahu Rasulullah sebagai Muhammad sebagai Rasul. Nabi kita Muhammad sebagai Rasul, bukan tak tahu. Bukti semua dah ada tapi tak nak beriman. Ini perangai. Perangai orang kafir dululah. Jadi bila kita sebut tentang konsep tauhid ini, ialah konsep yang mendekatkan diri dan semua matlamat hidup ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keredaannya, mencari restunya, mencari matlamat amardatillah. Ini yang kita cari dalam hidup. Maka oleh kerana itulah Islam ini merupakan agama yang menyeluruh. Agama yang menyeluruh. Dia tak macam sekular. Sekular ni dia pilih-pilih. Islam dia komprehensif. Dia semua. Sebab tu tauhid memusatkan keseluruhan. Tauhid dalam ni memusatkan keseluruhan hidup kita dengan Allah Ta'ala. Ini tauhid. Sekular tak. Sekular ini agama. Ini tak ada agama. Yang ni ada pahala. Yang ni tak ada sepala. Kalau kita nak pergi semayang, ini agama. Kita bersukan, ini bukan agama. Ini konsep yang kita tak terima. Ini konsep sekular. Islam, semua keseluruhan hidup kita mestilah dipandu oleh agama, kerana fundamental kita tauhid, yakni inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas. Kita ambil surah Al-Ikhlas. Surah Ikhlas ni surah yang bercakap tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi walaupun surah ni surah Ikhlas, tetapi dia punya dia punya nama surah ni namanya surah Ikhlas. Kerana intipati penting yang bagi orang Islam ini ialah mencapai keredaan Allah Ta'ala, keikhlasan. Sebab tu surah ni dipanggil dengan surah Ikhlas. Kenapa tak dipanggil surah Tauhid? Surah ni surah Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ni semua Tauhid.
Namakan surah Ikhlas kerana intipati penting daripada tauhid ni semuanya kita menyerah diri mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang ni buat amal bukan kerana Tuhan, kerana orang lain, ini tak ikhlas. Ini tak ikhlas. Ini perlu faham dalam konsep agama. Seterusnya kita tengok misi hidup sebagai seorang Muslim. Oleh kerana kita hidup sebagai seorang Muslim, tauhid, berpegang dengan tauhid. Kemudian kita mestilah menjadi orang Muslim yang baik. Kemudian selepas orang Muslim yang baik, kan, al-fardul Muslim, kita nak rumah tangga kita jadi baik. Selepas rumah tangga kita jadi baik, kita nak masyarakat kita jadi baik. Masyarakat Muslim. Selepas masyarakat kita jadi baik, kita nak negara kita jadi baik, negara Islam. Kita tak nak negara kita jadi negara yang tak ikut hukum agama, buat ketahuan berluasanya perkara pluralism, liberal dan sebagainya, kita tak nak. Kita nak hidup ikut cara yang bersandarkan kepada agama. Yang seterusnya ialah penyebaran Islam ke seluruh dunia. Ini visi besar kita lah. Kalau boleh kita nak sebar Islam ke seluruh dunia. Ini misi hidup. Kita nak cari apa? Kita nak tauhid. Pusatkan seluruh hidup kita dengan Tuhan, dengan kita menjadi orang baik. Hubungan kita dengan keluarga, rumah tangga Islam yang baik. Dengan masyarakat yang baik. Keluarga, negeri, negara. Seluruhnya kita nak supaya Islam disebar ke seluruh dunia. Perkara ini tak dapat buat. Melainkan dengan dua perkara, dakwah dan politik. Dakwah kena ada, politik kena ada. Dakwah saja tak jadi. Politik saja pun tak jadi. Kedua-duanya perlu bergerak seiring. Sebab ada orang kata ini politik, ini dakwah, politik. Ya. Kedua-duanya bergerak seiring sekali untuk mencapai misi hidup sebagai seorang Islam. Ringkasnya apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah tentang konsep tauhid. Konsep yang pertama kalau boleh kita rumuskan ialah tauhid ni maksudnya mensatukan. Keseluruhan hidup kita mesti tertumpu kepada Tuhan yang satu. Yang kedua ialah bila kita menumpukan Tuhan yang satu, kita meletakkan ketertinggian kita kepada Allah Ta'ala. Authority. Bila kita letakkan ketertinggian yang selayaknya kepada Tuhan, diri kita ni semakin kerdil. Allah Ta'ala suka bila kita tawaduk, rendah diri. Bila kita rendah diri, kita ada sifat tadi, sifat tawaduk, sifat sayang, sifat kasih sayang, sifat taat, sifat patuh, ni semua ada. Kerana itu adalah implikasi, intipati daripada authority, meletakkan ketertinggian kepada Allah Ta'ala. Seterusnya, bila kita faham begitu, kita meyakini bahawa yang ketiga, hanya Islam saja satu agama yang betul. Bila kita meletakkan Islam satu agama yang betul, maka kita disitulah bermulanya dakwah. Kenapa dakwah? Sebab hanya Islam saja agama yang betul. Orang yang tak ikut Islam, dari kita berfahaman dengan bukan cara hidup yang betul mengikut agama kita, dan kita perlu membimbing, mengajar, memberitahu dan seterusnya mendakwah mereka kepada Islam. Kemudian akhirnya apa matlamat hidup? Matlamat hidup kita untuk mencari Tuhan. Siapa pun kita, kedudukan kita tak penting di sisi Tuhan, tetapi yang penting di sisi Tuhan adalah semua manusia ini mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid ini bukanlah suatu perkara yang menyentuh tentang sifat Allah Taala sahaja, tetapi dia menyentuh tentang tentang menolak keraguan, mengelak daripada syirik, kufur, nifak, fasik dan sebagainya, dan memusatkan keseluruhan cara hidup, gaya hidup daripada individu, keluarga, masyarakat, negara, semua cara hidup kita, gaya hidup kita mesti tertumpu kepada tauhid yang satu. Maka itulah yang kita sebut sebagai tauhid. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan pencerahan tentang konsep tauhid yang mendasari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.